Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang saya hormati Encik Manizam bin Abdullah daripada Pusat Pembangunan Akademik, Encik Asfah yang ada bersama pada pagi ini, dan juga kepada pelajar-pelajar Fakulti Ekologi. Saya panggil you all pelajar lagi lah. Walaupun semua tu dah ditawarkan bekerja, kita masih panggil pelajar lagi lah, masih fresh lagi . Sebelum kita mulakan sesi perkongsian pada pagi ini, kita mulakan dulu dengan bacaan umul kitab, dan kepada mereka yang beragama bukan Islam boleh membaca mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada sesi perkongsian pada hari ini. Dan untuk makluman semualah dan Encik Manizam, kita dapat maklumat ni daripada Pusat Pembangunan Akademik kira-kira awal September Cik Nizam dalam awal September berkenaan dengan tawaran ni lah, iaitu kita panggil KPT PACE UPM. Dan untuk makluman pelajar semua, saya panggil pelajar lah lebih ni lagi kan, walaupun dah bekerja kan. Kita dapat tawaran ni, mungkin pada masa tu perkongsian tu dia tak dapat nak bertanya banyak sangat. Jadi mungkin ada maklumat yang saya dan Cik Asfah mungkin ada yang tak berapa jelas. Tapi saya yakin maklumat yang kami sampaikan kepada pelajar tu boleh kata 80% betul lah. Memang itulah maklumatnya. Dan insya-Allah pada pagi ni mungkin dalam masa setengah jam ni kot, kita tak ambil masa lama, setengah jam atau sejam macam itulah. Kita akan buat sedikit perkongsian, dan saya harap pelajar-pelajar yang telah ditawarkan kerja, saya difahamkan senarai yang hadir pada hari ini adalah pelajar-pelajar LI, Fakulti Ekologi Manusia, yang telah ditawarkan jawatan kerja dengan industri. Jadi hari ini insya-Allah kita akan berkongsi satu benda yang baik kepada anda. InsyaAllah Encik Ahmad Nizam akan sampaikan sedikit maklumat lah, dan mungkin pelajar-pelajar boleh bertanya kalau ada yang tak jelas. Dan saya harap perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar semua dalam menambah baik kemahiran sedia ada dan membantu dalam bidang kerjaya masing-masing lah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Ahmad Nizam bin Abdullah daripada Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia untuk menyampaikan sedikit taklimat, dan seterusnya kita teruskan dengan sesi soal jawab nantilah. Teruskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Saiful Bahri dan juga Cik Asfah daripada Fakulti Ekologi Manusia kerana sudi menjemput saya pagi ini. Yang kita raikanlah basically pagi ini adalah pelajar-pelajar Fakulti Ekologi Manusia, bekas-bekas pelajar, nak kata bekas belum lagi, tapi pelajar lah ya, saya pun pasakan diri pelajar lah. Pelajar-pelajar yang berhormat sekian. So saya kalau ikut pagi ini dimaklumkan oleh Cik Saiful Bahri semalam untuk bagi taklimat. Lepas tu dia kata saya sebagai penceramah, kalau ikutkan bukanlah penceramah saya ni. So saya hanya nak berkongsikan peluang-peluang yang ada yang telah dibuka oleh pihak KPT kepada pelajar-pelajar semua, supaya pelajar-pelajar dapat manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk dalam masa yang sama untuk bekerja. Dia boleh dikira sebagai sama ada reskilling ataupun upskilling kepada kemahiran-kemahiran pelajar. So saya tak nak buat terlalu formal, boleh interrupt saya apa-apa pun nak bertanya soalan. Saya akan bentangkan sikit aja berdasarkan
taklimat yang diberi kepada setiap fakulti pada 1 bulan September. Okay, insyaAllah saya cuba mula, and then minta pelajar-pelajar jangan malu-malu untuk tanya sekiranya ada apa-apa yang tak jelas. Okay, saya share. Boleh bagi saya ni untuk share? Boleh share, Cik Nizam? Okey. Boleh. Okay. Nampak kan? Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah sedikit taklimat tentang KPT PACE. Rasanya semua orang dah tahu apa KPT PACE tu. Okey, dia adalah sebenarnya program peningkatan kemahiran dan latihan semula atau reskilling dan upskilling program. Telah diperuntukkan sebanyak RM150 juta untuk program ni. So adalah rugi sekiranya kita tidak manfaatkan, UPM tak manfaatkan ni kepada pelajar-pelajar. Dan untuk pengetahuan pelajar, seperti saya rasa Pak Ketua dah maklum, setiap seorang pelajar diperuntukkan maksimum 3,000 seorang untuk program ni lah, untuk mengambil sijil profesional bagi membantu untuk meningkatkan skill dalam bekerja. Okey, ini berdasarkan pada bajet 2021 hari itulah yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Ini sedikit definisi untuk program-program yang digunakan adalah pensijilan berasaskan bidang profesional kepakaran, sama ada ia adalah Certified Public Accountant contoh ataupun Professional Certified Chartered Banker ataupun CNN. Ini adalah CCNA. Ini adalah kursus-kursus yang profesional yang antara yang boleh di-tag on. Selain daripada itu, dia juga boleh untuk sijil-sijil yang berasaskan kompetensi yang dianjurkan oleh mana-mana syarikat-syarikat yang menyediakan latihan, iaitu contoh macam Adobe ke Microsoft ke, yang ada menyediakan sijil untuk pelajar. Okey, seterusnya ini objektif dia satu adalah memberikan nilai tambah kepada kelayakan sedia ada pelajar di samping meningkatkan kebolehpasaran graduan, dan yang kedua adalah meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang sendirilah, so ataupun mendapat kemahiran baru untuk program. So basically latihan-latihan ni perlu dibincang dengan syarikat, latihan apa yang sesuai untuk diri sendiri dan boleh dibincangkan dan dapatkan maklumat-maklumat daripada syarikat dan juga syarikat-syarikat penyedia latihan mana yang nak di approach lah. And then maklumkan kepada fakulti berserta dengan tajuk apa dia bagi sedikit maklumat kepada fakulti tentang program-program yang nak disertai. Seterusnya dia adalah kriteria pemilihan peserta ni, saya ingat tak ada masalah, iaitu pelajar tahun akhir dan akan bergraduat pada 2021. So basically pelajar-pelajar semua yang ada dalam ni ataupun yang tak ada adalah pelajar yang akan bergraduat tahun ni 2021. So ini adalah peluang anda dan tak pasti next year ada ke tidak bagi bajet macam ni. So ini kita ambil peluang. Okey. Dia ada dua, satunya peserta hanya layak dipertimbangkan satu program saja dengan pembiayaan sehingga 3,000 atau boleh dipertimbangkan lebih daripada satu tetapi tidak melebihi 3,000. So boleh dua-dua. Tetapi sekiranya kos yang latihan tu melebihi daripada 3,000, sama ada pelajar sendiri ataupun syarikat ataupun UA perlu menanggung yang lebihnya lah. Cuma di peringkat universiti kita tidak ada peruntukan untuk menanggung kos-kos yang lebih daripada 3,000 lah. So maknanya ini semuanya sebenarnya adalah bergantung kepada kelulusan KPT. Sekiranya anda diluluskan, permohonan anda diluluskan, kita akan proceed yang ini insyaAllah. Ini antara kriteria
Yang pertamanya adalah program berimpak tinggi yang mempunyai impak dan nilai tambah kepada kemahiran graduan untuk upskilling dan reskilling. Macam saya sebutkan tadi, sekiranya contoh ya, seorang accountant yang keluar, dia boleh ambil ACCA, MACPA, dia boleh ambil apa-apa kursus yang professional certified body lah yang boleh digunakan. Yang keduanya adalah sijil yang diiktiraf, profesional dari agensi diiktiraf. Contohnya macam anda mengambil kursus Microsoft daripada Microsoft, latihan Microsoft sendiri. So sijil akan dikeluarkan oleh Microsoft. Itu adalah antara sijil-sijil yang diiktiraf. Untuk yang ketiganya, kriteria adalah tempoh kursus ni minimum kursus adalah 2 minggu mengikut tempoh yang ditetapkan oleh pemberi persijilan. Ya, itu minimum kursus yang 2 minggu, bukan kursus dalam sehari 2 hari itu kita takkan consider lah. Okey, yang seterusnya adalah pembayaran yuran akan dibuat oleh UPM sendiri kepada sama ada kita akan bayar direct kepada pemberi latihan ataupun syarikat sekiranya syarikat yang mendahulukan duit untuk tujuan tu. Dan yang seterusnya adalah peserta program adalah dari kalangan, okey, yang ini saya dah maklumkan tadi lah, pada pelajar tahun akhir yang akan bergraduat pada 2021. Antara kategori program adalah satu, sains sosial, perniagaan dan undang-undang. Ini saya rasa termasuk dalam FEM lah. Yang kedua, pendidikan, kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan, pertanian dan veterina, sains, matematik dan komputeran, sastra dan kemanusiaan. Yang ini sesuai juga untuk pelajar-pelajar FEM, kesihatan dan kebajikan serta perkhidmatan. So, ini antara kategori program yang digunakan lah. Okey, yang ini saya dah maklumkan tadi, sama ada universiti sendiri akan bayar kepada penyedia latihan ataupun kepada industri, sekiranya industri yang mendahulukan duit pembayaran tersebut. Ada dua model. Okey, ini saya rasa saya tak ada. Dan juga ni lah, ini lebih kepada fakulti punya tindakan. So saya buka kepada, okey, sebelum tu apa yang perlu pelajar sediakan kepada pihak fakulti adalah satunya senarai-senarai latihan yang telah disetujui dengan pihak syarikat. Apa yang latihan yang anda perlu hadir, maksudnya bukan kita sendiri-sendiri je lah, tapi boleh juga misalnya kata anda perlukan latihan macam Microsoft PowerPoint ke Excel ke, yang itu anda boleh tambah tetapi dengan persetujuan juga daripada syarikat lah. So tak ada masalah. Yang anda perlu sediakan adalah daripada modul-modul yang anda nak ikuti tu, perlu minta dia punya sedikit penerangan daripada penyedia latihan tu, apa dia punya modul tu, dan beri kepada fakulti supaya fakulti boleh masukkan dalam senarai yang kita akan hantar kepada KPT. Satu. Dan yang keduanya, pelajar-pelajar perlu mendapatkan letter of commitment daripada majikan. Yang ini dia bukan surat tawaran, dia adalah letter of commitment menyatakan anda akan diambil bekerja dan akan mengikuti latihan latihan untuk membolehkan anda bekerja di syarikat-syarikat mereka. Okey. So setakat ni ada berapa lagi soalan? Ada berapa soalan yang saya boleh jawab ataupun ada apa-apa kemusykilan daripada pelajar-pelajar? Silakan. Okey, kita buka Cik Nizam, untuk letter of commitment tu, Okey. pelajar boleh bincang dengan majikan je kan? Dia boleh bincang, ataupun nanti kita boleh share contoh ke Cik Nizam? Hari tu saya dah share dengan fakulti. Sekejap saya cuba tengok kalau ada.
mungkin pelajar boleh tengok contoh letter of commitment. Mungkin je lah, kadang majikan ni mungkin ambil masa je nak sediakan surat. Jadi mungkin pelajar boleh draftkan surat ni, minta majikan apa ni je. Kemudian boleh kenal pastilah, yang saya nampak pelajar boleh kenal pasti mana-mana kursus profesional yang berkaitan, even kursus berkaitan dengan PowerPoint, Word ataupun programming ke ataupun yang berkaitan lah dengan bidang tugas, boleh dicadangkan. Ni contoh. Ni contoh letter of commitment, agak simple aja. Kata letter of commitment, job placement for KPT PACE program under MOHI. Introduction sedikit daripada syarikat, purpose, and then dia akan maklum macam ni je. Job apa, number of position yang dia akan ambil. Kalau anda seorang aja dekat syarikat tu, seorang. And then gaji yang akan ditawarkan dan juga training, preferred training course. Yang ini masukkan dekat bahagian ni. And then tanda tangan by syarikat lah dan hantarkan kepada fakulti. Okay, so saya rasa ini saya dah share dengan fakulti. Mungkin kalau ada pelajar nakkan ni boleh share dengan pelajar lah sebagai contoh. Okay. Which tu adalah gaji pelajar di organisasi tu yang akan ditawarkan. Oh. So just masuk sebab dia ada syarat dia. Dia punya syarat gaji minimum yang ditawarkan adalah 2,200. Dan seperti saya ada tanya dengan pihak KPT, sekiranya anda adalah pelajar degree tetapi jawatan yang ditawarkan tu katakan jawatan diploma, yang itu tidak akan diambil akan diambil kira lah untuk program ni. Dia hanya ditawarkan untuk jawatan untuk bachelor. Kecuali dia adalah pelajar diploma. Pelajar diploma ditawarkan diploma dibenarkan. Ada apa-apa soalan setakat ni kepada pelajar? Okay, kita buka kepada pelajar. Kalau ada nak bertanya, boleh tanya. Sebab ni saya rasa ni peluang sebab KPT tawarkan voucher 3,000 kepada pelajar yang dah ditawarkan bekerja. Jadi you all boleh bincang dengan majikan untuk Paul, kalau saya boleh betulkan sikit ayat tadi tu, dia bukan ditawarkan untuk pelajar yang dah ditawarkan bekerja. Cuma kalau ikutkan sekarang ni, kita nakkan juga pelajar yang dah ditawarkan ni untuk dapat package ni. So sebenarnya kalau ikutkan dia punya program ni, kita nak menggalakkan industri untuk mengambil pelajar-pelajar kita. So sebenarnya kalau ada syarikat-syarikat mana yang nakkan untuk ambil pelajar pun boleh untuk apply program ni. Maksudnya dia katakanlah contohnya ada satu syarikat ABC, dia nak ambil pekerja daripada FEM dan dia kata dia akan ambil 2 orang. Dan dia dah interview dah. Contohnya dia dah interview pelajar-pelajar daripada FEM dan dia nak ambil. So itu pun sebenarnya dibenarkan walaupun dia belum ditawarkan bekerja. Tetapi yang anda-anda yang telah ditawarkan bekerja ni lebih mudah, tetapi perlu dapatkan letter of commitment daripada syarikat. Cik Zam nak tanya boleh? Boleh, kan silakan. pasal yang kursus yang 2 minggu tu, maksudnya kita orang kan maksudnya kursus tu akan jalankan pada weekend ke weekday ya? Tak ada masalah. Kursus tu kita kena cari sendiri ya? Itu kita ambil kena cari sendiri kan? Betul. Oh. Maksudnya sama ada pelajar-pelajar cari sendiri ataupun bincang dengan syarikat apa kursus-kursus yang ni dan di mana yang dia nak hantar kepada kita. So mana kursus-kursus tu lah. Sebab syarikat lebih tahu tentang kemahiran apa yang dia nak pada you untuk bekerja dekat syarikat dia. Oh, faham? So kita kena bincang dengan company dulu lah. Betul. Okay. So ini satu peluang lah sebab dia orang kan kalau misalnya kata dia nak hantar kepada nak hantar pelajar selepas dia dah ambil kepada untuk latihan,
dia akan claim dengan apa HRM apa semua tu kan. So untuk yang ini dia tak perlu keluar duit lah. So basically dia tentukan dalam 3,000, tetapi make sure adalah kursus-kursus yang macam tadi lah, reskilling, upskilling yang ada sijil. So sekiranya ada, alhamdulillah boleh diberi kepada fakulti dan kita akan cuba buat permohonan kepada KPT lah. Sekiranya diluluskan, anda boleh pergi kursus. Saya harap dapat menjawab soalan siapa tadi? Faham. Clear. Nurul. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Saya nak tanya. Silakan. Anda ada di site ke ni? Tak. Saya dekat jabat ni. Saya nak tanya, kalau sekarang saya jadi pelatih pengurusan, management trainee, layak ke untuk ini? Kiranya saya tak management trainee setahun, lepas habis tempoh management trainee itu baru saya ditawarkan jawatan tetap lah tahun depan. So saya layak ke untuk KPT PACE? Sebab tu untuk yang macam apa saya nak panggil apa ya, pelajar Cik Anim Cik Anim ni yes, boleh, tetapi kita perlu dapatkan surat komitmen. So kalau misalnya kata syarikat beri komitmen mengatakan dia akan ambil Cik Anim ni bekerja setelah selesai yang ni, bermaksud dia akan bagi training dulu dan dia akan consider, yes, boleh. Okay. So maknanya dengan inisiatif ni mungkin menyebabkan ataupun menggalakkan syarikat untuk mengambil Cik Anim bekerja dengan dia orang. Sebab satunya dia dah ada komitmen yang dia akan ambil. Yang keduanya dia dah train dah Cik Anim untuk mendapatkan apa-apa sijil yang diperlukan. So bila Cik Anim dah habis training, rugilah kalau dia tak ambil. Betul tak? Training free, dia tak bayar-bayar kan. So itu antara nak menggalakkan usaha kerajaan untuk menggalakkan syarikat mengambil pelajar-pelajar kita. Lepas tu ni bila last time tadi saya tengok dekat slide 24 September. Ya betul, fakulti perlu hantar maklumat tu kepada kami 24 September. Kita akan hantar kepada pihak kementerian dalam hujung bulan ni, dan sekiranya diluluskan kita akan maklum pada fakulti lah pelajar-pelajar yang mana yang telah diluluskan. Terima kasih. Mohon juga Cik Anim dan yang ada dalam ni maklumkan perkara ni kepada rakan-rakan, sebab ini adalah satu peluang yang jarang-jarang lah. Kami dulu pun tak ada peluang ni. Ini adalah first time dan dia adalah satu inisiatif yang baik untuk membantu syarikat-syarikat, lebih menggalakkan syarikat untuk mengambil pelajar kita lah, UPM. Okey, ada soalan? Ada soalan lagi? Silakan. Okay, saya nak tanya yang pasal tu, tarikh tu. Maksudnya 24 bulan ni which is this Friday, kita kena bagi keputusan lah macam tu ke, Cik Nizam? You did Kena 24. bagi maklumat yang diperlukan tadi tu, letter of commitment, kena bagi kursus-kursus yang daripada syarikat mana yang nak diambil, dan juga sedikit penerangan tentang kursus-kursus tu kepada fakulti. Kalau boleh jangan bagi 24, kalau boleh bagi lebih awal sikit lah supaya fakulti boleh compilekan semua dan hantar kepada kami. Mungkin hari ni boleh cuba tanya dengan HR ke atau majikan apa kursus yang bersesuaian, yang sesuai dengan bidang kerjaya sekarang lah, yang boleh untuk diambil kan. Contoh macam Nurul Syazwani tadi dekat mana, KWSP kan. Mungkin ada kursus yang berkaitan dengan audit, Yes, betul. Yang berkaitan lah. Saya rasa mungkin Syazwani tahu, boleh bincang dengan HR. So mungkin HR ada idea. Okay, mungkin you sesuai pergi kursus ni. Jadi you boleh jot down kat situ satu kursus yang sesuai, pilih salah satu dan terus dapatkan letter commitment ni. Dapatkan letter commitment dan kalau boleh, bukan kalau boleh, terus dapatkan syarikat mana yang syarikat mana penyedia latihan yang nak pergi tu. Lebih baik kalau macam tu.
Dia ada Kita tempoh, perlu maklumat-maklumat tu. dia ada Ya. tempoh Cik Nizam. Apa ni, bila kursus tu perlu pelajar pergi? Adakah Tak ada, setakat ni dia tak ada sebut lah tentang tempoh tu. Cuma tempoh yang diberikan dia kata kursus tu mesti at least 2 minggu ke atas lah. Mungkin kalau misalnya kata satu kursus 2 minggu ataupun combination of 3 atau 4 kursus tu adalah lebih pada 2 minggu. Dia bukan nak macam kursus-kursus jangka pendek sejam, 2 jam, bukan macam tu, tetapi dia nakkan kursus yang pelajar kita ni attend dan ada dapat certificate of dia panggil apa, kompetensi untuk buat benda tu. So lebih baik itu. Okay. Tadi Saya berapa harap minimum gaji tadi berapa ya? minimum gaji tadi 2,200. 1,200. Okey. Minta lah lebih, jangan minta kurang. Ada lagi soalan? mungkin kalau apa, Cik Nizam boleh share ke kalau ada contoh fakulti lain ke, ada contoh-contoh lain ke kan? Contoh setakat ni saya belum terima lagi. So biasanya bila kita bagi sampai 24 ni dia akan go for yalah last lah, sebab dia nak tahu berapa ramai pelajar lagi yang boleh. So dia bagi peluang. So kita pun bagi peluang sampai 24 ni, tengok macam mana sekiranya ada lah. Setakat ni belum ada lagi fakulti yang hantar, tetapi kita dah dapat beberapa komitmen daripada fakulti yang menyatakan akan hantar beberapa orang pelajar lah. So kita akan compilekan untuk pihak universiti. So kita tengok berapa ramai pelajar yang kita boleh manfaatkan program ni. Lebih ramai, lebih baik lah. Jadi ni saya nak share lah dengan student ni, bagi saya ni peluang. Sebab ni kali pertama saya pun kali pertama dengar. Dan kebetulan batch you all yang bertuah lah dapat diberi apa peluang untuk dapat voucher 3,000 ni. Dan dalam masa selain daripada tu Paul, kita fakulti juga boleh cuba deal dengan mana-mana syarikat yang dah biasa dengan fakulti yang mengambil pelajar-pelajar ni dan sekiranya dimaklumkan kepada dia tentang program ni, kemungkinan besar dia akan buat keputusan untuk mengambil mungkin at least 2 orang kan, pelajar-pelajar kita yang mana yang dah graduate dan insyaAllah boleh manfaatkan. So maknanya kalau boleh jangan berhenti, kalau dah hantar 24 ni cuba lagi, sebab kalau di peringkat kementerian ada lagi peruntukan, mungkin dia akan buka lagi cycle seterusnya. Sebab ini adalah, kalau ikutkan ini adalah cycle kedua. Yang pertama dulu kita dah hantar tetapi waktu tu masih ada lagi yang kita tak meet. Sebenarnya pelajar-pelajar tu dia hantar tapi tak hantar letter of commitment, so dia terpaksa reject kita lah. So ini adalah yang kedua. So make sure untuk this one dan seterusnya terus dia bergerak. Tetapi fakulti perlu keep record dengan pelajar-pelajar yang sekiranya diterima ni tentang pengambilan, telah diambil bekerja, dan juga yang keduanya tentang apa-apa lagi kursus yang dia dah pergi. Yang itu semua kita perlu record lah untuk kita bagi laporan kepada pihak kementerian. Okey, ada soalan lagi? Soalan? Silakan. Cik Asfah ke kalau nak bertanya? Pihak fakulti pun kalau nak tanya boleh, silakan. Saya cuma share apa yang saya dimaklumkan. So kita sama-sama usaha, kalau dapat alhamdulillah, pelajar pun boleh nikmati latihan-latihan yang ni lah. Sebab waktu sekarang ni kemungkinan syarikat agak keberatan untuk hantar latihan sebab dari segi ekonomi apa semua. So ini adalah peluang untuk anda semua dapat kata orang upskill lah
upskill kemahiran anda semua untuk bekerja. Saya rasa pandangan saya lah, kalau saya majikan, pekerja saya berkongsi maklumat ni dengan saya akan galakkan. Sudah tentu saya akan galakkan pelajar untuk ambil. Sebab dia mengurangkan kos majikan kan. Sebab majikan tak keluarkan bajet pun. Jadi kalau Cik Saiful, kalau perlu Cik Saiful share slide yang penerangan tu kepada pelajar untuk ditunjukkan kepada syarikat-syarikat, boleh share, tak ada masalah. Mungkin nanti Cik Asfah boleh email kepada pelajar-pelajar yang kita ada senarai yang berminat tu, kita emailkan pada pelajar, mungkin pelajar boleh share dengan majikan, dan kalau majikan berminat, saya yakin majoriti majikan akan berminat. Ni dia tak mengeluarkan bajet daripada majikan pun, ni bajet daripada kementerian. So 3,000 ni satu bajet yang besar lah bagi untuk khusus untuk seorang pekerja. Jadi sepatutnya grab lah peluang ni. Ambil peluang, betul. Ada lagi soalan? Silakan. Saya dah faham semua. Okeylah. Tak apa Cik Nizam, saya rasa mungkin ada soalan-soalan lanjutan nanti yang mungkin saya dan juga Encik Asfah akan terima, dan tak ada masalah, mungkin ada pelajar yang tak tahu apa nak tanya hari ni, tapi mungkin tengah hari nanti trigger apa yang you nak tanya, tak apa, tak ada masalah. Kita ada lagi 2-3 hari lagi, boleh bertanya, dan dalam masa yang sama cuba berbincang dengan pihak HR, boleh bincang dengan majikan, apa khusus-khusus yang bersesuaian, dan kalau ada pertanyaan apa-apa boleh rujuk saya dan juga boleh rujuk Cik Asfah lah. Ataupun kalau pelajar ni nak rujuk Cik Nizam, boleh ke Cik Nizam? Boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan kongsikan lah maklumat email Cik Nizam. Mungkin ada pelajar yang mungkin nak bertanya secara direct nanti, mungkin boleh terus ajukan lah. Jadi so saya bagi pihak fakulti berharap pelajar dapat ambil peluang ni, dan mungkin kita manfaatkanlah apa yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, dan saya harap pelajar ambil manfaat ni, dan mungkin ini adalah salah satu peluang yang pelajar boleh grab untuk meningkatkan, untuk upskilling lah dalam bidang kerjaya masing-masing. Dan kalau saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cik Nizam. Saya pun dah tak tahu nak cakap apa dah ni. Mungkin pelajar pun nanti kalau ada apa-apa boleh rujuk saya dan juga Cik Asfah lah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Dan nanti kita akan emailkan, Cik Asfah akan emailkan slide dan juga maklumat-maklumat berkaitan lah untuk rujukan semua, dan mungkin pelajar boleh gunakan slide ni untuk berbincang dengan pihak HR dan juga majikan. Mungkin ada 1-2 hari ni, saya yakin ada perkembangan yang positif lah daripada pihak majikan ni. Jadi share Cik Saiful, kalau boleh sharekan juga contoh letter appointment tu kepada mereka, supaya mereka tak, nanti dia nak, kalau nak buat dia boleh terus buat saja lah. Betul. Nanti mungkin dalam tengah hari ni kita akan emailkan kepada pelajar-pelajar, dan mungkin pelajar-pelajar juga boleh share juga dengan kawan-kawan yang dah ada kolaborasi dengan majikan ke, dah ada kolaborasi dengan mana-mana syarikat ke, ataupun dah ditawarkan bekerja ke, mungkin boleh kongsikan. Mungkin ada maklumat, sebab kita ada lebih kurang dekat 60 orang, 70 orang yang dah ditawarkan bekerja, tapi mungkin mereka tak dapat maklumat. Mungkin kawan-kawan boleh share nanti. Dan insyaAllah lah kot tengah hari ni Cik Asfah mungkin boleh bantu nanti emailkan kepada pelajar-pelajar yang berkenaan, dan saya harap kalau ada apa-apa pertanyaan nanti boleh rujuk kami lah. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Ahmad Nizam di atas perkongsian singkat pada pagi ini, dan di pihak fakulti kita harapkan ada perkembangan yang inilah, ada InsyaAllah kalau okey nanti kita akan submit lah Cik Nizam
permohonan pelajar ni. Kita looking forward dengan pelajar-pelajar ni nanti. Okey, itu saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.